وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. نويت تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata dia, rukun iman ada 6 perkara. Ini satu bab pada menyatakan rukun iman yang 6 perkara. Baik. Kita telah pun lepas pada membicarakan tentang rukun Islam. Ini berdasar kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut hadis Jibril. Hadis Jibril itu yang menceritakan ketika mana Rasulullah bersama dengan para sahabat, lalu datang seorang lelaki. Maka lelaki itu gambarannya adalah malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah nak mengajar kepada sahabat tentang 3 perkara yang menjadi kesempurnaan agama. Kan dulu ada sebut kesempurnaan agama tu ada 3 perkara, iaitu Islam, iman dan ihsan. Ini terdapat ataupun terhasil daripada hadis Jibril ni lah. Lalu laki-laki tu Jibril lah. Dia merupakan dirinya seperti seorang laki-laki. Lalu dia berjumpa dengan Rasulullah. Dia bertanya tentang 3 perkara ni lah. Dia kata, ya Muhammad, wa ma huwal Islam. Jadi terbitlah rukun Islam. Bahawa Nabi sebut an tashhada an la ilaha illallah. Itu rukun Islam yang 5 tu. Lepas tu Jibril tanya pula kepada Nabi, wa ma huwal iman. Apa dia iman pula? Jadi Rasulullah pun sebut rukun iman yang 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi. Jadi rukun di sini dengan makna perkara yang asas-asas, perkara yang menjadi foundation bagi iman. Baik, ini rukun iman yang 6 ni, kalau tersilap ataupun tersalah fahaman, boleh menyebabkan terbatal iman ataupun boleh menyebabkan tak terpakai iman. Bila sebut tak terpakai iman tu, na'udzubillah,
dihukumkan oleh ulama kalau iman tu tak betul, nak pegangannya tentang 6 perkara ni, maka boleh jadi gugur iman. Bila gugur iman tu, di sisi Allah Ta'ala, orang tu dihukumkan kafir. Sebab di akhirat nanti ni, kita tak pakai dah Islam tu. Kita hanya pakai iman. Tu ingat tu. Iman tu benda yang kita penting sangat nanti di akhirat. Sebab tiket ataupun kita sebut harga untuk kita mendapat kebahagiaan di akhirat nanti tu ialah dengan iman. Islam ni hanya kita pakai di dalam dunia. Di dalam dunia kita pakai Islam, tapi di akhirat nanti ni kita pakai iman. Allah tengok iman. Baik. Jadi ini yang rukun iman yang 6 perkara ni adalah asas ataupun foundation ataupun tunjang bagi iman. Maka kalau tersilap kita pegang, tersilap kita pahaman, maka boleh jatuh kepada kufur ataupun boleh jatuh kepada fasik. Dengan sebab rukun iman inilah maka terpecah berbagai-bagai puak golongan yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Bukan perbicaraan tentang rukun Islam, tapi perbicaraan tentang rukun iman ni, maka terpecah golongan-golongan yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Tapi ulama kita ni tak hukum kafir golongan tu. Di antara golongan yang wujud tentang kepahaman yang salah. Mana golongan-golongan yang salah di dalam memahamkan sebahagian daripada rukun iman tu. Maka terbitlah ada golongan yang dinamakan Jabariyah, ada golongan yang dinamakan Qadariyah, ada golongan yang dinamakan Mu'tazilah. Walaupun zaman kita ni, sudah tidak ada lagi ataupun kita tak kenal lagi dah mana satu Mu'tazilah, mana satu Jabariyah, mana satu Qadariyah. Tetapi fahaman mereka yang salah tu masih ramai lagi yang berpegang. Masih ramai lagi yang berfaham macam tu. Masih ramai lagi. Masih ramai lagi di kalangan umat Islam akhir zaman ni sebabkan kejahilan mereka nak membezakan mana akidah ahli sunnah wal jamaah dan mana yang bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang bukan ahli sunnah wal jamaah tu yang terkeluar daripada landasan tu, itu yang golongan Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah dan lain-lain lah. Tapi dulu ini yang paling terkenal dulu. Dan pahaman tu, pahaman yang mereka bawa dulu-dulu tu, banyak orang sekarang pakai. Tak sedar, masih lagi mengaku. Bila kita tanya orang tu, dia kata dia ahli sunnah wal jamaah. Tapi pegangan dia ataupun fahaman dia dah terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Jadi kan tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, pada pagi ni kita ngaji ni, kita nak tengok macam manakah yang sebenarnya akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik, tengok ya. Rukun Islam tu ada, rukun iman tu ada 6. Ada 6. Baik. Jadi sebelum kita baca apa rukun iman ni, kita perlu tahu dulu apa makna iman, apa makna ataupun apakah pengertian iman.
Iman tu makna dia ialah mengikut dan menerima oleh hati seseorang. Ini saya ambil dalam kitab Faridatul Faraid lah. Makna iman tu ialah mengikut dan menerima oleh hati seseorang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada barang yang mendatang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya iman tu ialah pekerjaan hati. Pekerjaan hati. Maksudnya percaya tu hati, keyakinan tu hati, pegangan tu hati. Itu namanya iman. Maksud mengikut menerima tu mengikut menerima hati tu ialah mengaku sungguh tidak ada bangkangan, tidak ada iktirad dalam hati berkenaan dengan perkara yang Nabi bawa datang daripada pekerjaan agama. Maksudnya macam mana? Maksudnya kan kita tu mengaku je dalam hati kita benda yang Nabi bawa. Sebagai contohnya sembahyang 5 waktu. Kita kata dalam hati, ya, sembahyang tu Nabi bawa, Nabi suruh, perintah daripada Allah, wajib. Tidak ada bangkangan. Maka itulah dinamakan iman. Walaupun walaupun orang tu tak mengerjakannya. Tak maksudnya orang tu tak buat sembahyang tu, dia tak kerjakan. Tapi dia terima. Hati dia terima. Zahir dia terima. Kalau zahir tu Islam. Ini hati dia terima. Dia tidak ada bangkangan. Maka orang tu dinamakan dia, masih lagi dinamakan dia tu beriman. Jaga. Jadi sebab tu masalah iman ni, kita tak tahu hati orang tu, kita tak tahu. Bila kita tak tahu hati orang tu, maka kita tak bolehlah nak menentukan seseorang itu beriman ataupun tidak. Tapi cuma kita boleh kata kalau zahir dia Islam, kita boleh kata dia tu Islam. Dia tu Islam. Hati tu wallahu a'lam. Itu serah pada Allah Ta'ala lah. Baik. Jadi walaupun sedikit ada bangkangan, sikit je dia bangkang. Contohnya, mana ada kiamat-kiamat ni, maka pada ketika itu terbatallah iman. Jadi dihukumkan dia tu tak beriman. Sebabkan iman ni pekerjaan hati. Kalau dia bangkang dalam hati, kita tak tahu. Jadi di sisi Allah Ta'ala, kalau ada orang yang macam ni, maka dihukumkan dia tu tak beriman. Bila kata tak beriman, maka di sisi Allah Ta'ala orang tu kufur. Maka bila kata kufur indallah, kekal di dalam api neraka. Walaupun dulu di atas dunia, dia Islam sekalipun. Itu beza Islam dengan iman tu. Baik. Jadi rukun iman 6 perkara tu mana? Pertama, percaya akan Allah. Nanti Tok Guru ni, pengarang kitab ni, Tuan Guru Haji Abu Bakar bin Ibrahim ni, dia akan huraikan pada kita apa makna percaya akan Allah. Dia akan huraikan. Nanti akan datang ni. Saya tak hurai lagi lah. Tunggu Tuan Guru ni hurai dulu. Nanti muka surat 8 nanti ni, dia akan huraikan pada kita apakah yang dimaksudkan dengan percaya akan Allah. Sebab banyak kekeliruan ni. Apa tuan-tuan? Adalah saya pernah dengar. Ada mengatakan percaya ada Allah dah lah, dia kata. Percaya Tuhan tu namanya Allah, sudahlah. Iaitu kan tuan-tuan, kalau kata macam tu lah, orang tu percaya dengan ada Tuhan yang namanya Allah,
maka sudah dihukumkan dia sempurna iman ataupun dia tu beriman, maka tuan-tuan sekalian, orang kafir yang ada sekarang ni, jadilah mereka tu kebanyakannya beriman. Kenapa saya kata macam tu? Cuba tanya pada orang Cina, India, tuan-tuan sekalian, yang mereka tu Hindu dan Buddha tu, cuba tanya. Lu punya Tuhan siapa? Cuba tanya dia, lu punya Tuhan siapa? Nanti dia akan sebut, Tuhan Allah juga. Tengok, dia akan kata macam tu. Saya punya pengalaman lah. Saya tanya pada kawan-kawan yang bukan Islam ni, daripada Buddha, Hindu, dia akan jawab. Dia kata, dia punya Tuhan, saya punya Tuhan juga Allah, dia kata. Tengok. Jadi dia percaya Tuhan tu namanya Allah. Adakah dia tu jadi orang yang beriman? Jawapannya tuan-tuan, ada pada tuan-tuan perempuan sendirilah jawapan tu. Adakah dihukum kat orang tu beriman? Jawab sendirilah. Jadi maknanya, kalau kita kata, takkanlah orang tu jadi dia beriman. Maknanya tuan-tuan, kalau bangsa Melayu ni, kalau kita tanya, apa makna percaya akan Allah? Dia hanya mengatakan, adanya Tuhan namanya Allah. Maka sama tak dengan orang Cina, orang Hindu, Buddha yang kata macam tu, saya punya Tuhan, Tuhan Allah juga. Jadi maknanya ada benda di sebalik tu, ada perkara yang orang Islam kena tahu berkenaan dengan iman. Tapi sayang, cukup membimbangkan pada zaman ni, tuan-tuan sekalian, ramai yang tak nak belajar. Tak mau belajar berkenaan dengan rukun iman ni tuan-tuan. Jadi kita tak boleh buat apa-apa lah tu. Okey, itu yang pertama rukun iman. Yang kedua, ini saya tak huraikan tau. Nanti tuan guru akan huraikan. Cuma kalau sampai yang keenam tu, saya nak buka sikit je. Nak tengok sikit je tuan-tuan tentang masalah nak percaya qada dan qadar ni. Sebab benda ni yang banyak terjadinya kekeliruan di dalam masyarakat Islam pada hari ini. Disebabkan oleh kerana, mungkin kerana tak belajar, tak nak mengaji, tak nak belajar. Atau mungkin juga yang mengajar tu tidak menghuraikan secara detail, secara mendalam. Sehingga orang Islam ramai yang tak faham tuan-tuan sekalian. Baik. Yang kedua, percaya akan sekalian malaikat. Itu pun nanti akan dihuraikan di belakang-belakang nantilah. Ketiga, percaya akan sekalian Rasul. Dan yang keempat, percaya akan sekalian kitab. Kitab yang ada 4 buah tu lah. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan kitab Al-Quran. Ada pula caranya yang kita percaya dengan kitab tu macam mana. Bukan sekadar percaya macam tu hanya. Kemudian kelima, percaya akan hari kiamat. Itu pun ada caranya. Okey. Yang keenam ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam hadis tu, bila Jibril tanya berkenaan dengan iman. Okey, saya bacakan sepintas lalu tuan-tuan, hadis berkenaan dengan iman tu. Bila dah habis Jibril tanya pada Rasulullah tentang Islam, lalu Jibril bertanya pula tentang iman kepada Rasulullah dengan katanya, ya Muhammadu, Muhammad, Nabi Muhammad Rasulullah lah. Wa ma huwal iman, Muhammad, apakah dia iman? Apakah iman tu, apa dia? Jibril tanya. Jibril datang tanya tu, bukan pasal dia tak tahu. Dia nak mengajar para sahabat yang dikeliling tu. Nak bagi maklumat tentang iman ni kepada para sahabat. Hadis ni riwayat daripada Sayyiduna Umar sendiri. Jadi, tuan-tuan sekalian, bila Jibril tanya macam tu, Rasulullah pun jawab, al-iman, qala, yakni qala Rasulullah, iman tu antu'mina billahi
wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri. Lepas tu kan Nabi ulang balik. Antuk minabil qadri khairihi syarrihi. Tengok. Itu hadis kan. Lima yang terawal tu Nabi tak ulang lepas antuk mina. Tapi bila sampai tang yang keenam tu Nabi ulang balik lepas antuk mina bil qadri khairihi syarrihi. Tengok. Kenapa Nabi ulang balik? Cuba perhati hadis tu kan, kalau tak silap saya ada dalam hadis 40 yang hadis yang pertama kalau tak silap. Hadis 40 tu dalam hadis yang pertama. Cuba tengok kat situ. Antuk mina. Yang pertama kan, antuk mina bahawa kamu beriman antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir. Baik. Yang 5 tu Nabi sebut sekali je antuk mina. Tapi bila sampai tentang rukun iman yang ke-6, Nabi ulang lagi. Antuk mina wa antuk mina, dan bahawa engkau beriman dengan qada qadar. Antuk mina bil qadri khairihi syarrihi. Tengok. Jadi kan, kenapa Nabi ulang? Kenapa Nabi ulang lafaz antuk mina? Seandainya Nabi tak ulang. Nabi kata macam ni, seandainya. Ini hadis ni dah Nabi ulang, dah Nabi ulang kan? Baik. Saya andaikan katalah Nabi tak ulang. Nabi kata macam ni je. Antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi syarrihi. Tak sebut antuk mina. Dah jelas dah. Jadi rukun iman tu 6 lah. Tapi why? Kenapa Nabi ulang lagi lepas antuk mina ini? Menunjukkan bahawasanya tuan-tuan sekalian, kekeliruan tu banyak berlaku pada rukun iman yang ke-6, sehingga umat Islam ni sudah tidak nampak lagi jalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni tuan-tuan sekalian. Minta maaf saya bercakap, minta ampun saya berkata ni. Banyak ramai yang saya dengar tuan-tuan sekalian. Okey. Baik. Jadi ini saya cerita atas jalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, sebelum saya hurai, dalam ni disebut ke-6 percaya qada dan qadar. Jadi perlulah kita tahu dulu. Sebelum kita hurai wajib, bukan perlu tu. Makna ringan tak? Makna wajib atas kita, orang yang mukallaf ni mengetahui apa makna qada dan apakah makna qadar. Sebab kalau tak tahu makna qada qadar, maka tuan-tuan sekalian menyebabkan akan jadinya kekeliruan yang boleh menyebabkan kekeliruan tu boleh menyebabkan rosaknya iman. Seperti boleh merosakkan iman tu, wa imma menjadi fasik. Fasik tu maksudnya dosa besar. Ataupun lebih parah lagi, wa imma jadi kufur indallah. Sebab terbatal iman tu, maka kufur indallah hukum dia. Kufur di sisi Allah, pada Allah. Ulama kata insya-Allah yang macam ini tak sah iman. Baik, ya. Jadi kena tahu dululah apa makna qada. Okey, qada tu adalah penentuan. Penentuan sesuatu yang ditentukan oleh iradat Allah sejak daripada azali. Tu ya. Kalau tak faham, boleh tanya, boleh unmute pun boleh, ataupun boleh tulis di ruangan chat.
Kalau tak faham lah. Kalau dah faham tu alhamdulillah. Jadi qada tu maknanya penentuan sesuatu yang akan berlaku. Belum berlaku lagi. Penentuan sesuatu yang akan berlaku. Penentuan tu dilakukan oleh Allah Ta'ala dengan sifat iradatnya sejak daripada azali. Azali tu apa? Azali tu masa. Masa tu dia terbahagi kepada dua. Masa dia terbahagi kepada dua. Yang pertama, masa sebelum ada makhluk. Ni namanya waktu azali tu. Waktu azali tu ialah Allah Ta'ala saja yang ada. Allah Ta'ala tu ada tidak ada permulaan kan. Waktu tu lah. Waktu tu Allah saja yang wujud. Tidak ada kewujudan yang lain. Allah Ta'ala ada sifat dia saja yang wujud. Masa tu. Masa tu lah iradat menentukan waktu azali. Jadi waktu azali tu boleh selesai, boleh habis waktu tu, masuk waktu yang kedua. Bila? Bila Allah menjadikan makhluk, maka selesailah waktu azali, maka bertukarlah pula, masuk pula waktu yang kedua. Yang dinamakan waktu imkan. Yang dinamakan waktu imkan. Ingat, waktu tu bagi pada dua. Waktu azali dan waktu imkan. Waktu imkan tu lah harus Allah buat makhluk. Bila makhluk sudah ada dah tuan-tuan sekalian, mengikut. Ini kena faham betul-betul ni. Mengikut ketentuan. Ketentuan tu namanya perancangan Allah Ta'ala ke atas makhluk yang dia buat. Jadi kan, bila sebut qada ni, qada ni sudah tetap, tak boleh berubah. Ini pegangan ahli sunnah wal jamaah ni. Tak boleh berubah tuan-tuan sekalian. Tak boleh berubah. Sama sekali ada nas. Di dalam Al-Quran tu ada nas. Di dalam apa? Dalam Quran tu ada nas. Ma yubaddilu. Apa nama dalam dalam ayat Quran tuan-tuan. Saya ada tulis tu. Tapi tak ingat tempat mana saya tulis tu. Dalam kitab yang saya tengok ya, dalam kitab Aqidatun Najin tu, dia ada perkataan ma yubaddilu qaul in ladayya. Cuba tengok balik. Tidak tukar. Kami tak menukar. Kami dah menetapkan kalam tu di sisi kami. Ladayya. Allah Ta'ala kata. Jadi maksudnya tuan-tuan sekalian, di sisi Allah SWT ni dah tetap dah. Dah tak boleh berubah dah. Dah tak boleh berubah dah. Di sisi Allah Ta'ala tu tak berubah dah. Kalam ataupun iradat yang ditentukan. Tak boleh berubah sekali-kali. Tak boleh berubah sekali-kali. Ingat tak boleh berubah sekali-kali, tak boleh berubah. Okey. Kenapa tak boleh berubah? Kalau berubah, ni jalannya. Kalau berubah, maka merosaklah sifat ilmu. Bila berubah, maka rosaklah sifat ilmu Allah. Jaga. Ini kena fikir ni. Walaupun kitab yang kita belajar ni, kitab ni ringkas-ringkas je. Tapi saya tak naklah bagi ringkas-ringkas sangat. Kalau ringkas sangat nanti, mungkin tak faham nanti. Mungkin jadi tak faham tuan-tuan sekalian. Jadi nak kena cerita habis-habis. Ataupun tak habis pun tak apa. Tapi boleh kita faham. Kita boleh faham. Okay?
Jadi si Allah Ta'ala tu si kalam atau penentuan dia tu tak berubah sekali-kali. Kalau berubah, kalau berubah, maka rosaklah ilmu Allah. Macam mana jalan dia? Begini. Okay? Gini ya. Tiap-tiap yang Allah tentukan, tiap-tiap yang Allah tentukan dengan iradat dia. Tiap-tiap yang Allah tentukan dengan iradat. Jadi itulah yang diketahui oleh ilmu dan itulah juga yang dijadi. Ada dalam ni. Itulah juga yang itulah juga yang dilakukan ataupun yang dibuat oleh kudrat. Jadi kan tuan-tuan, dia ada 3 sifat dekat sini yang bersangkut paut. Mula-mula ini cerita nak bagi faham je ni. Iradat menentukan. Saya bagi contohlah. Sejak daripada azali, tarikh sekian, masa sekian, iradat dah menentukan akan berlaku ribut, taupan, di Ipoh misalnya. Berlakulah. Masa tu belum berlaku lagi. Masa tu iradat menentukan tarikh sekian-sekian hari bulan, jam sekian, masa sekian akan berlaku ribut. Maka itu azali. Masa tu iradat menentukan azali. Belum ada makhluk lagi tu. Maka ilmu mengetahui apa yang ditentukan oleh iradat. Ilmu mengetahui apa yang telah ditentukan oleh iradat. Ilmu tahu apa yang akan berlaku, apa yang akan hilang, apa semualah. Maka ilmu mengetahui dan kudrat yang buat. Kudrat yang jadikan. Kudrat yang buat apa yang telah ditentukan oleh iradat. Baik. Kalau sekiranya berubah. Sebab tu tuan-tuan ya. Ma yubaddilul qawlu ladayya. Cuba tengok ayat Quran ni surah apa? Surah Qaf. Ayat ke berapa? Ayat 29. Cuba tanda balik. Ma yubaddilul qawlu ladayya. Wama ana bizallamin lil abid. Tengok Allah sebut macam tu. Dan tiadalah Allah Ta'ala tu menzalimkan akan hamba-hamba dia. Jadi kan di sini kalau kata berubah, cuba tengok dalam surah Qaf tu ayat 29, ma yubaddilul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Ayat tu. Jadi ayat tu menunjukkan tidak ditukar, tidak menukar perkataan ini, ketentuan di sisi kami tak tukar. Pasal apa? Kalau tukar, contohnya, katalah iradat dah menentukan sejak azali akan berlaku sekian-sekian. Tiba-tiba Allah tukar. Ilmu yang tahu tadi akan berlaku sekian hari bulan. Maka tiba-tiba tak berlaku. Maka tuan-tuan, rosak tak ilmu Allah tu jadi rosak tak? Maka jawabnya ilmu Allah jadi rosak, jadi jahil lah pula. Pasal apa? Sebab dia tahu yang bukan hakikat, bukan yang berlaku. Patutnya apa yang Allah tentukan, itu yang berlaku. Tiba-tiba kalau kita kata bertukar, contohnya Allah dah menentukan si Mamat ni meninggal pada 2022. Contohnya, 2022. Tapi bertukar pula. Bila? 2025 baru mati pula tuan-tuan sekalian. Okey. Maka bila bertukar tu, ilmu tahu yang 2022 dia mati. Tapi tak mati pula. Maka rosaklah jadi ilmu Allah. Rosaklah jadinya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tu jadi rosak. Sebab itulah Allah tetapkan. Kalau kita tak bertukar, bercanggahlah dengan ayat Quran ni. Quran kata, ma yubaddilul qawlu ladayya wa ma ana bizzallamin lil abid. Tiada adalah aku ni menzalimkan hamba-Ku. Nampak? Bukan mana Allah surah pada kita. Jadi baik. Jadi mana perkara tu
Allah dah tetapkan. Kudrat pembuat yang apa yang ditentukan oleh iradat. Baik. Jaga. Jadi kan, jadi pegangan kita ni, qada ni, perkara yang ditentukan oleh Allah Ta'ala sejak daripada azali yang tak berubah. Ingat. Tak berubah tu. Okey. Dan qadar tu pula, apa makna qadar? Ni kalau tak faham tolong tanya tau. Jangan simpan dalam peti, simpan bawa belayar lagi, jangan. Kita ngaji ni. Kalau nak berdebat pun, nak berbahas pun tak apa. Tak boleh kau gini, kau tu gini. Cakap je. Saya jawab dengan nas. Saya jawab dengan dalil. Quran lagi, dengan dalil Quran, dalil hadis lagi. Okey, baik. Tengok ya. Okey. Qadar pula apa? Qadar pula ialah perlaksanaan. Jadi maknanya qadar ni kerja dua sifat ni lah. Sifat iradat, qadar. Qadar tu sifat kudrat. Baik, kalau orang faham kan, kalau orang tu betul-betul faham, qadar tu adalah pelaksanaan tentang ketentuan daripada iradat. Jadi kita kena faham kudrat iradat tu sifat Allah. Jadi Allah yang buat. Dengan bersifatnya Allah Ta'ala dengan iradat, bersifatnya Allah Ta'ala tu dengan kudrat, maka dia lah buat, dia menentukan, dia lah buat. Jangan kata asing-asing pula, jangan. Baik, jadi qada dan qadar tu dua sifat Allah Ta'ala, iaitu kudrat, qadar, iradat. Qada tu iradat. Iradat menentukan ini pandangan ulama yang dinamakan mazhab Asy'ariyah ataupun pandangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ada pun Maturidi, dia terbalik, tapi benda yang sama aja, cuma terbalik. Di sisi mazhab Maturidi, dia kata qada tu lah pelaksanaan, qadar tu adalah penentuan. Dia terbalik situ aja. Tapi benda sama aja. Benda yang sama, huraian dia sama aja. Cuma qada tu di sisi Imam Abu Mansur Maturidi, qada tu adalah pelaksanaan, qadar tu adalah penentuan. Baik. Jadi pegangan kita Ahlussunnah wal Jamaah ni, qada ni dah tetap. Sebab itulah kata qada baik dan jahat daripada Allah. Okey. Yang ni pula, mana pula lah dalilnya dalam Quran tu? Cuba tengok daripada ayat Quran yang berbunyi, yang berbunyi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Ta'ala menjadikan kamu dan apa yang kamu buat. Jadi mana batang tubuh kita ni Allah buat, zat kita ni Allah buat, perbuatan kita pun Allah buat. Allah yang menentukan. Jadi maknanya bila kata perbuatan tu juga adalah perbuatan Allah Ta'ala, perbuatan kita tu perbuatan Allah. Perbuatan ni ada dua. Ada jahat, ada baik. Ada baik, ada jahat. Perbuatan kita ibadat baik. Perbuatan kita seseorang itu mencuri, jahat perbuatan. Maka siapa buat? Allah buat. Allah dah menetapkan sejak daripada azali. Sejak daripada azali dan tak boleh berubah. Kalau berubah, maka rosaklah ilmu Allah. Okey, baik. Okey, setengah-setengah orang. Ini Ahlussunnah wal Jamaah macam tu tau. Setengah-setengah orang kan tuan-tuan ya. Dia berdalil pula. Dia kata, Ustaz, kalau macam tu Ustaz, dia katakan, apa perlunya kita pula usaha dan ikhtiar tu? Tuan-tuan, puan-puan, dia kena faham begini. Usaha dan ikhtiar tu perbuatan tak? Usaha kita lapar, usaha kita pergi makan. Makan tu perbuatan tak? Perbuatan. Jadi bila kata perbuatan, berdasar kepada ayat
Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tengok. Dan Allah menjadikan kamu dan apa yang kamu buat. Jadi perbuatan kita tu pun nak makan tadi ni, walaupun zahirnya untuk usaha dan ikhtiar kita, tetapi Allah yang menentukan kita tu pergi makan. Ya, kita sedar kita ni jahil. Kita pun pergi belajar. Perbuatan kita tengok kitab, pergi belajar, masuk dalam Zoom meeting, masuk dalam Google Meet, pergi ke surau, pergi madrasah, jalan kaki, naik kereta, naik motor. Perbuatan kita semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pula. Apa itu kan? Ada juga orang berdalil. Dia katakan dalam Quran dia kata apa? Dia kata ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dia kata. Ni ayat Quran kata ma asabaka min hasanatin faminallah. Dia kata. Maka apa-apa yang mengena akan dikau daripada kebajikan itu daripada Allah, dia kata. Ni pasal baik tu Allah buat, dia kata. Dan ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Dan jahat tu apa-apa yang mengena akan dikau beri kejahatan daripada diri kamu sendiri. Maka kan tuan-tuan, ini saya pernah tanya guru saya, guru kami Syekh Abdullah bin Haji Idris Al-Fatani Al-Jarumi, dia kata apa? Ayat ni dia kena ditakdirkan macam ni. Dia kata ma asabaka min hasanatin faminallah. Dia kena takdir macam mana? Ma asabaka min hasanatin fajazauhu minallah. Nampak? Dia kena tambah macam tu. Apa makna dia? Macam mana? Takdir tu macam mana nak terjemah dia? Apa-apa barang, apa-apa perkara yang menimpa ataupun yang mengena kamu, barang tu kebajikan, ibadat, iman, taat, buat baik, itu semua baik tu. Maka balasannya daripada Allah Ta'ala. Maka balasan baik itu kamu yang dapat. Maknanya bila kita buat ibadat, Allah dah menentukan ibadat tu kita lakukan sejak azali. Allah menentukan kita datang mengaji, kita datang belajar, kita buat ibadat. Allah menentukan sejak azali. Itu pahala dia tu fajazauhu minallah. Balasan baik tu daripada Allah. Allah yang bagi balasan tu pada kita. Bukan maknanya baik tu datang pada Allah, jahat tu kita sendiri. Kalau kita kata macam tu, bercanggah tak dengan ayat Quran tadi? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bercanggah tak? Bercanggahlah. Jadi yang pegang kata, ni pahaman yang kekeliruan yang berlaku ni. Kalau ada orang kata, berdasar pada ayat Quran tu dia kata, jahat tu daripada kita sendiri, maka pegangan macam tu, pegangan yang dipegang oleh Mu'tazilah. Ni pegangan Mu'tazilah kata macam ni, ulama kita hukum fasik lagi mubtadi', dosa besar. Jaga baik-baik tu. Bercanggah ayat Quran tu pula. Kemudian yang ayat tadi, sambung tadi, ma asabaka min sayyiatin, apa-apa yang mengena akan dikau daripada kejahatan. Famin nafsik, fajaza'u min nafsik. Maka balasan jahat tu kamu yang tanggung. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kamu buat jahat, maka Allah akan campak kamu ke dalam api neraka. Jadi, faham kitanya, semuanya ketentuan daripada Allah SWT. Apa masalah lagi? Kalau kita kata, tuan-tuan sekalian, jahat tu kita yang tentukan, kita yang buat. Maka tuan-tuan bercanggah dengan ayat Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bercanggah. Bila bercanggah tuan-tuan sekalian, maka salahlah pegangan macam tu. Sebab itulah nak meletak satu hukum, nak kena tengok menyeluruh, kena tengok keseluruhan. Sebab itulah kita patut bersyukur. Apa? Nak bersyukurnya ulama dah susun, dah elok-elok untuk kita tuan-tuan sekalian. Supaya umat akhir zaman ni terpimpin dengan pimpinan yang betul.
nak daripada acuan ahli sunnah wal jamaah. Jaga baik-baik ni. Baik. Ada pula yang mengatakan, dia kata usul ihtiyat tu kita sendiri yang buat. Tengok ya. Mana? Dia kata mana? Berdasar pada mana? Berdasar kepada ayat Quran kata, dia kata. Apa? Quran kata macam mana? Ini semua kekeliruan lah ni. Ayat Quran tu bahasa Arab. Kekeliruan tu berlaku dengan ketidakfahaman. Okey, baik. Ayat Quran tu kata macam mana? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi dia kata ayat ni dia kata Allah tak mengubah nasib sesuatu kaum tu melainkan kaum tu lah yang mengubahnya. Jadi maksudnya ini tengok Allah Taala kata dia kata Allah tak mengubah. Kena manusia tu yang ubah. Maksudnya Allah serah pada kita lah. Kalau serah pada kita bercanggah pula dengan ayat lain tadi. Okey, tengok ayat. Cuba tengok ayat tu. Ayat tu kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah Taala tu tidak mengubah sesuatu kaum tu melainkan hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hatta sehinggalah mereka yang ubah. Okey, mereka ubah dengan apa? Mereka ubah dengan perbuatan. Macam daripada bodoh belajar jadi pandai. Perbuatan tak? Perbuatan. Kalau kita sendiri yang buat bercanggah tak dengan ayat tadi innallah wallahu khalaqakum wama ta'malun. Silakan kita belajar tu perbuatan tak? Perbuatan tu kita yang buat. Allah yang buat. Bukan kita yang buat. Kita zahir je kita yang buat. Tapi sudah gerakan buat tu sudah ditentukan oleh Allah sejak daripada azali. Jadi ayat tadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim tu, itu ayat menunjukkan pegangan kita ahli sunnah wal jamaah adanya usaha dan ikhtiar daripada manusia, tetapi usaha dan ikhtiar manusia itu adalah sebahagian daripada ketentuan-ketentuan Allah. Kita ni buat saja, tetapi bukan kita yang memberi bekas. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita pegang kita, ada pula orang kata kita ni seperti lalang selai. Ke kanan ditiup ke kananlah kita, ke kiri ditiup ke kirilah kita. Itu Jabariyah. Yang bercanggah dengan ayat tadi. Sebab Jabariyah ni tuan-tuan, dia pegang innallaha Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi sebab tu dia kata kita ni Allah yang buat semua, dia kata. Kita tak ada usaha dan ikhtiar. Maka tuan-tuan, pegangan yang tadi tu jadi pegangan Jabariyah. Sebab Jabariyah ni kata kita ni ibarat lalang sehelai ataupun bulu sehelai. Ditiup ke kanan oleh angin ke kanan lah. Tak ada langsung usaha dan ikhtiar. Padahalnya Allah menyebut ada usaha dan ikhtiar di dalam Quran. Sebab itulah firqah yang sesat, yang terkeluar daripada jalan sunnah wal jamaah ni Jabariyah. Mu'tazilah. Qadariyah ni lebih kurang Mu'tazilah juga tuan-tuan sekalian. Qadariyah ni dia pegang kepada ketentuan saja tuan-tuan. Jadi kita ada usaha dan ikhtiar tu. Jadi masalahnya sekarang tuan-tuan, kita ahli sunnah wal jamaah. Jaga ni baik-baik ni. Jaga semua-semua ini pegangan kita tuan-tuan sekalian. Jadi maknanya di sisi kita ahli sunnah wal jamaah ni qada dan qadar ni jangan kita kata tuan-tuan sekalian berubah. Okey. Kalau macam tu yang kita mengaji ni ini di dalam ta'alluq iradat, ketentuan iradat dan perbuatan daripada kudrat yang tak berubah. Okey. Macam mana pula tuan-tuan sekalian adanya yang dinamakan qada mu'allaq dan qada mubram, seolah-olah qada qadar tu berubah pula. Macam mana pula jadi macam tu? Yang ni pun satu persoalan tuan-tuan. Baik. Kalau tuan-tuan ada kitab hadis 40, tengok dalam kitab tu hadis yang keempat. Ni saya ulang-ulang balik ni, banyak kali ulang ni. Tengok dalam tu hadis yang keempat. Di mana dalam hadis yang keempat tu Nabi menceritakan
kejadian manusia di dalam rahim seorang ibu. Daripada air mani, lepas tu bertukar jadi segumpal darah, lepas tu jadi seketul daging, lepas tu terbentuklah bentuk manusia. Maka setelah jadi 120 hari, selama 4 bulan, maka terbentuklah manusia. Terbentuklah tubuh manusia. Maka pada usia 120 hari dalam kandungan tu, maka di situlah Allah Ta'ala perintah kepada malaikat untuk menulis. Tulis apa tu? Tulis ajalnya, rezekinya, kehidupannya, bahagia ataupun sebaliknya. Ada 4 perkara yang ditulis oleh malaikat atas perintah Allah Ta'ala. Tuan-tuan, baik. Jadi kan, qada' mu'allaq, qada' mubram tu hanya ada di dalam tulisan malaikat. Di dalam qada' Allah ataupun dalam iradat dan kudrat Allah Ta'ala tu, dia tidak ada yang dinamakan qada' mu'allaq. Dia hanya ada qada' mubram yang telah tetap. Yang qada' mu'allaq, qada' mubram tu di dalam tulisan malaikat. Macam mana tulisan malaikat tu? Ada dikatakan qada' mu'allaq dan qada' mubram. Gini. Contohnya, bila 120 hari tu, 120 hari kandungan seorang manusia tu, malaikat pun tiupkan roh, maka di malaikat tulis ajalnya, kehidupannya. Terus 4 perkara tu kan? Baik. Katalah malaikat menulis ajal dia tu, dia hanya hidup selama 60 tahun. Contohnya 60 tahun. Katalah 60 tahun tu usia dia, masa umur dia masa 2027 misalnya. 2027 tu maka dia akan meninggal dunia. Contohnya 2027 dia meninggal dunia. Okey, baik. Malaikat pun tulis atas perintah Allah 2027. Dan tulisan malaikat ni tuan-tuan, baharu ke qadim? Tu soalannya. Tulisan malaikat ni baharu ke qadim? Jawapannya, tulisan malaikat tu adalah baharu. Kenapa baharu pula? Kerana manusia malaikat tu baharu. Qalam, alat tulis tu baharu. Loh tu baharu. Bila kata baharu, tuan-tuan sekalian, maka boleh berubah. Okey. Malaikat yang tulis ajal dia tahun 2027 tu, tuan-tuan sekalian, malaikat tak tahu adakah 2027 tu yang ada di dalam takluk iradat ataupun tidak. Malaikat tunggu aja. Sampai tahun 2007 tu dia tunggu. Sampai tarikh dia tulis tu dia tunggu aja. Dia tunggu je. Tunggu maksudnya dia tunggu ada tak perintah yang kedua. Kalau ada perintah yang kedua, katakanlah. Katakanlah tuan-tuannya, ada perintah. Sampai masa tu, ada perintah daripada Allah untuk malaikat cabut nyawa si Fulan tahun 2027. Maka itu dinamakan qada' mubram. Dalam tulisan malaikat. Tetap dah. Ini tetap dengan mana? Muafakat dengan kehendak Allah Ta'ala dalam iradat dan muafakat dengan tulisan malaikat. Baik. Jika sekiranya dia tulis tahun 2027, tapi tunggu sampai tarikh tersebut tak dapat arahan lagi. Tak dapat arahan. Artinya itu dinamakan qada' mu'allaq. Itu namanya qada' mu'allaq. Pasal apa? Tidak muafakat dengan kehendak Allah. Jadi malaikat pun tahulah. Sampai tarikh tu tak ada perintah suruh cabut. Tak ada. Maka malaikat pun tahulah bahawasanya si Fulan tu tidak mati. Jadi tidak ada dalam takluk iradat. Sejak azali bukan yang itu. Yang tarikh lain pula. Jadi malaikat pun tunggu. Yang itu tu berlalu begitu sajalah. Tunggu pula arahan yang keduanya. Macam tu. Jadi yang tu namanya qada' mu'allaq. Bukan yang di dalam iradat Allah Ta'ala tu ada qada' mu'allaq, tak. Dalam ketentuan iradat tu hanya ada qada' mubram sahaja. Yang ini telah tetap.
Kalau tak tetap macam tadilah. Kalau berubah-ubah jadi macam tadi. Kalau jalan iradat tadi tu. Kalau yang dalam iradat Allah kalau boleh berubah, maka jadi rosaklah ilmu Allah. Jadi rosaklah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Okey. Ada apa-apa persoalan tak nak tanya? Sebelum saya lanjutkan sikit je lagi. Tak ada. Semua dah faham? Ataupun nak buat soalan tak boleh? Tak tahu nak buat soalan macam mana? Nak tanya pun tak tahu. Macam mana? Nak faham dah, Puan Sa'diah? Boleh faham tak? Ke tak ada orang depan saya ni? Ada orang ke tak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada Ustaz, Alhamdulillah ada. Ustaz, maknanya kalau macam syurga dan neraka tu dia dibuat kiranya kalau macam iradat kita tu kita masuk syurgalah. Kalau kita masuk nerakalah. Macam tu Ustaz. Sekiranya seseorang hamba tu ditentukan oleh Allah Ta'ala masuk syurga sejak azali, maka Allah akan lorongkan dia ke arah perbuatan-perbuatan orang syurga. Itu pun ada hadis. Itu pun Pak Syimah, itu pun ada hadisnya. Ada hadis yang menunjukkan. Kalau saya nak baca ni, betul-betul depan kitab saya ni, memang ada hadisnya. Maksud ada hadis tu ialah, tuan-tuannya, Pak Syimah ya. Dalam hadis tu maksudnya, kalau Allah menentukan orang tu orang syurga sejak azali, maka Allah akan lorongkan dia melakukan perkara-perkara yang baik. Jika sebaliknya, maka jika Allah menentukan seseorang itu ahli neraka, maka Allah akan menentukan atas dia perbuatan-perbuatan yang jahat. Allah lorongkan pada dia perbuatan-perbuatan yang jahat ataupun perbuatan ahli neraka. Macam tu. Itu pun ada hadis ni. Kalau ada kitab Aqidatul Najin, muka surat 55, naskah yang jawi. Ataupun kalau ada kitab Imam Haddad An-Nasaidiniyah, pun ada hadis tu. Masa tu tuan-tuan, masa Nabi bacakan, Nabi sebut tu, bukan Nabi baca. Nabi sebut hadis tu, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab wa ya'malu bi amali ahli jannah fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab wa ya'malu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ini hadis ni lah. Jadi maksudnya di sini kalau Allah Ta'ala menentukan orang tu sejak azali ahli syurga, maka Allah akan jadikan dia tu amalan dia amalan ahli syurga. Hadis ni masa Nabi sebut pada sahabat, sahabat ada di antara sahabat yang berguling-guling, tuan-tuan sekalian, menangis di atas padang pasir, di atas tanah. Kenapa? Takut. Takut apa? Takut Allah menentukan mereka tu sejak azali ahli neraka. Tengok. Takut dah. Pasal apa? Kita tak tahu ni. Kita tak tahu akhir ataupun hujung jatuh kehidupan kita ni baik ataupun jahat. Kadang-kadang dalam hadis disebut ada orang yang tengok pada awal kehidupan dia tu macam orang baik. Sehingga kita menyangka dia ni ada syurga ni. Tengok amalan baik dia. Tapi sebenarnya telah terdahulu ketentuan Allah Ta'ala, telah terdahulu ketentuan Tuhan tu bahawa dia tu ahli syurga. Maka satu saat Allah ubah dia jadi ahli neraka. Yakni Allah ubah dia beramal seperti amalan ahli neraka. Ini yang kita takut. Sama juga dengan orang di awal kehidupannya seperti ahli neraka. Dengan jahatnya, dengan macam-macam maksiatnya. Tapi sudah menentukan sejak terdahulu ketentuan Allah atas dia tu ahli syurga, maka dia last minute kehidupan dia tu
Allah ubah dia menjadi baik dan menjadi ahli syurga, tuan-tuan sekalian. Begitulah kehidupannya. Kita tak tahu di hujungnya. Sebab itulah inilah yang para sahabat dulu, tuan-tuan sekalian, berguling-guling menangis di atas padang pasir, tuan-tuan sekalian. Kerana takut dengan Nabi kata ni, tuan-tuan. Na'udzubillah. Jadi kalau Allah tentu kita di syurga ni, insya-Allah kita akan buat baik je, mudah-mudahan kan. Wallahu alam. Baik, ada lagi soalan? Ustaz. Okey, saya nak fahamkan. Okey, macam kalau dah ditentukan segala apa yang ada di dunia ni Ustaz. Jadi kalau sekiranya macam kita kata, saya bagi contohlah, kalau macam sekarang ni apa yang malapetaka datang ni dikatakan bala daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita berkepercayaan seolah-olah macam bala yang datang tu daripada Allah Ta'ala, macam mana dengan kita punya iman Ustaz? Inilah Puan Syimah, balak ni, musibah ni, bukan semuanya ke atas manusia tu musibah, tak. Ada orang yang Allah datangkan balak bukan musibah. Allah datangkan dia sebagai menambahkan dia punya pahala. Dinamakan ujian. Jadi balak tu pada zahirnya terbagi kepada dua lah. Sebahagian orang sebagai ujian. Sebahagian orang sebagai musibah. Baik. Macam mana nak tahu? Nak tahu senang aja. Jika sekiranya balak tu datang, menyebabkan kita makin beriman dengan Allah. Makin kita kenal Allah yang menentukan. Kita kena bersabar. Maka itu namanya ujian. Yang ujian meningkatkan kita punya pahala keimanan. Meningkatkan kita punya kebajikan. Dari dekat dengan Tuhan kita. Dengan tipu balak tu, kita sabar. Allah naikkan makam kita. Bahkan ada orang yang dinamakan balak tu sebagai musibah atas dia. Atas musibah atas dia. Bila dia semakin jauh dengan Tuhan. Semakin jauh dengan kebenaran. Tak nampak dia dengan Tuhan tu. Tak nampak dia. Ataupun semakin engkar dia. Marah dia dengan Tuhan. Maka itu namakan musibah. Baik. Jadi secara umumnya balak tu ada sebagian orang namanya ujian. Ada sebagian orang namanya musibah. Itu terpulanglah, terserahlah. Terserah tu maksud sayanya ialah itu ikut ketentuan Allah sejak daripada azali. Macam tu. Jadi orang yang bagi saya lah, orang yang ada ilmu yang tahu, dia takkan marah ke Tuhan. Pasal apa? Di sisi pegangan ahli sunnah wal jamaah ni, tiap-tiap apa yang Allah buat tu adalah kebajikan. Semuanya baik belaka. Kita tak boleh kata sesuatu yang tak baik, sesuatu yang tak baik itu adalah perkara yang tak baik. Tak boleh. Contohnya, berlaku maksiat atas seseorang tu. Sebenarnya di sebalik maksiat tu adalah benda yang baik. Sebab itulah yang tadi saya kata tadi kan, ayat Quran dalam surah Qaf tu, ayat 29 tu, ma yubaddilul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Dan tiadalah Allah Ta'ala menzalimi atas hamba-hamba dia, tak. Datangkan balak musibah tu, balak tu. Bukan Allah nak zalimkan kita, tak. Bahkan ada orang yang dapat apa? Dapat nikmat daripada balak musibah tu, Allah bagi nikmat. Di sebalik tu. Nampak tak? Jadi wajib kita i'tiqad. Ahli-sunnah wal jamaah ni wajib kita berpegang. Setiap apa yang Allah buat ni adalah baik-baik belaka. Bahkan, tuan-tuan sekalian, jika Allah sayang pada hamba-Nya, manusia ni, kalau dia sayang pada manusia lain, maka diberi hadiah, diberi benda baik-baik. Tapi Allah tak. Allah ni, tuan-tuan sekalian, kalau dia sayang pada hamba-Nya, maka hamba tu dibalakkannya. Tu dalam kitab kata macam tu. Jelas macam tu. Sebab tu tak boleh kita menyalahkan Tuhan, tak boleh. Bahkan ibadat, bahkan balak musibah tu nak bagi orang lah sebagai ujian.
dia lagi seronok. Pasal apa? Sebab naik makam dia, tuan-tuan sekalian. Saya bagi contoh mudah nak bagi faham. Okey. Anak kita nak ambil peperiksaan sebagai ujian. Dia dah belajar setahun dah dia belajar. Jadi nak menguji kepandaian dia, masuk periksa. Okey. Dengan ada budak belajar setahun dah tapi tak boleh masuk periksa. Mana yang lebih baik? Walaupun ujian tu dapat macam, teruk dia kena merojaah, kena baca. Yang budak tak ambil periksa ni, tak ada apa, relax je, main je. Padahalnya, mana lebih mulia? Dapat masuk peperiksaan atau yang tak dapat masuk? Dapat masuk peperiksaan, Ustaz. Itulah jawapannya. Okey, dah faham? Faham, Ustaz. Okey, alhamdulillah. Ada soalan lain? Okey, apa dalam live soalan ni? Qada' mubram. Qada' mubram tu qada' yang telah tetap. Qada' mu'allaq tu qada' yang bergantung dengan sesuatu ataupun yang boleh berubah. Okey. Dengar baik-baik. Okey, jangan tersalah faham. Okey, sekarang kita pegang dulu. Okey, kita fahamkan dulu yang di dalam qada', qadar, yang di dalam ta'alluq iradat. Yang bertanya ni tolong fahamkan dulu. Tolong fahamkan dulu. Dia punya perjalanan tu gini. Tolong fahamkan dulu. Ni ambil masa sikit ni. Ya. Sejak daripada azali, Allah dah menentukan nak berlaku sesuatu, nak berlaku ini, jadi itu, jadi ini. Semua tu Allah dah menentukan. Yang itu tak berubah. Okay. Tak ada dalam ketentuan iradat tu yang dinamakan qada' mu'allaq. Tak ada. Yang ada dalam ketentuan Allah tu hanya qada' mubram. Mubram tu yang tetap. Yang bertanya ni dengar pada awal ke atau baru masuk? Baru masuk. Patutlah kalau baru masuk, patutlah tak faham. Tak apa, saya tanggungjawab untuk memahamkan. Tapi faham, Allah yang bagi faham tau. Saya usaha ikhtiar je ni. Okey. Jadi iradat tu menentukan sejak azali lagi. Dan iradat tentukan ini, maka itulah yang diketahui oleh ilmu. Kalau iradat menentukan sejak azali lagi, akan berlaku gempa bumi lah, gitu gini. Sampai masa dia, maka berlakulah. Maka yang itu ilmu tahu sejak daripada azali lagi. Yang melakukan siapa? Kudrat. Yang ada pada Allah lah. Kudrat yang ada pada Allah tu yang buat. Allah lah yang buat. Pada hakikatnya, dengan bersifat kudrat kuasa dia, dia buat. Tapi kudrat buat tu mengikut perancangan iradat. Sebab tu tidak ada di dalam ketentuan iradat tu, tidak ada ketentuan iradat tu tak qada' mu'allaq, tak ada. Dia tetap mubram. Baik. Okey. Bila dah tetap, tak ada qada' mu'allaq, dia hanya ada qada' mubram. Jadi macam mana boleh datangnya qada' mu'allaq? Qada' mu'allaq tu yang di dalam tulisan malaikat. Dalam tulisan malaikat. Malaikat tulis sejak apabila manusia tu usia dia 120 hari dalam rahim seorang ibu tu, jadi terbentuk manusia, maka diperintah kepada malaikat untuk tiup roh, dan disuruh tulis empat perkataan, ajal dia, rezeki dia, kehidupan dia, dan bahagia ataupun tidak. Sebaliknya, 4 perkara ni disuruh malaikat tulis. Jadi malaikat tulis ni belum lagi tentu. Maksudnya kan, yang malaikat tulis ni belum finally lagi. Maksudnya belum yang terakhir lagi, belum lagi. Pasal apa? Sebab ada yang di dalam tulisan malaikat tu tidak muafakat, tidak berbetulan dengan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada.
Okey, kalau ada, kalau dalam tulisan malaikat tu muafakat dengan kehendak Allah sejak azali lagi muafakat, maka itu dinamakan qada mubram. Kalau tidak muafakat, yakni berubah, qada mu'allaq berubah, dalam tulisan malaikat tu berubah, malaikat tulis mati 2027, tiba-tiba tak mati lagi. Tak ada perintah lagi untuk tak cabut. Masa lain pula, maka itu namakan qada mu'allaq. Okey, dah faham? Sila feedback. Tak ada feedback. Siapa nama? Alhamdulillah. Baik. Ada lagi soalan? Puan-puan yang saya hormati sekalian, dan pendengar di ruangan FB, saya minta maaf banyak-banyak ya. Saya nak nasihat sikit. Nak ambil masa 2-3 minit ni. Nak ambil 2-3 minit masa ni. Saya harap-harapkan tuan-tuan perempuan yang di dalam kita punya Zoom meeting dalam FB ni, tuan-tuan akhir zaman ni kena beratkan pengajian usuluddin. Kena beratkan pengajian tauhid, jangan tinggal. Okey. Dan kalau boleh fahamkan betul-betul macam mana ahli sunnah wal jamaah punya perjalanan. Pasal apa tuan-tuan? Sebab akhir-akhir ni saya lihat, minta maaf ya, saya melihat suasana ni berlaku dalam negara kita, khususnya yang lain negara-negara lain saya tak peduli yang tu. Saya sebut negara saya duduk ni, Malaysia yang tercinta ni tuan-tuan. Akhir-akhir zaman ni banyak para asatizah kita tuan-tuan sekalian yang tersalah faham. Ada di antaranya kan, dia membahagikan qada tu kepada 3. 3 ni dalam TV ni, bercakap dalam TV ni. TV1 pula ni, dalam forum perdana tu. Padahalnya saya dengar-dengar, Masya Allah dia ni. Dia kata takdir tu Allah serah pada kita pula, dia kata. Allah serah pada kita bulat-bulat. Allah tak campur tangan dah. Kalau Allah tak campur tangan, bercanggah selalu dengan firman Allah Ta'ala tu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan apa yang kamu buat. Maksudnya kalau takdir tu, nak jadi pandai, nak jadi bodoh, nak jadi kaya dan miskin tu Allah serah pada kita. Maka perbuatan kita tu kita sendiri yang buat. Sebab tu saya kata hari ni, tuan-tuan sekalian, walaupun dia tu mengaku ahli sunnah wal jamaah, tapi yang dia bawa tu bukan ahli sunnah wal jamaah. Kadang-kadang yang dia bawa tu fahaman Mu'tazilah. Jaga baik-baik. Akhir zaman ni banyak macam tu. Tak melihat keseluruhan ayat Quran tu sendiri. Sebab itulah kita bersyukur kalau kita jenis mengaji, nampak kitab, perhati dalam kitab tu tuan-tuan. Cuma kitab yang kita tadah pagi ni, kitab tu dia tak hurai banyak-banyak. Cukup apa ni, orang yang baca tu yang kena hurai banyak-banyak tuan-tuan. Wallahu alam. Itu nasihat saya lah. Jadi belajarlah tuan-tuan. Carilah masa untuk belajar. Jangan sampai kita ketinggalan dalam menuntut ilmu yang sangat penting akhir zaman ni tuan-tuan. Walau sibuk macam mana pun kita berniaga, walau sibuk mana pun kita bekerja, walau sibuk mana kita urusan dunia, maka yang ni jangan tinggalkan. Sebab masalah ni bersangkut dengan soal iman. Kalau iman kita terbatal, tak terpakai, takut nanti di akhirat tuan-tuan, kita dibangkitkan bersama-sama dengan yang kafir. Na'udzubillah. Okeylah. Baik, sekadar tu dulu. Nanti kita sambung balik. Maka tentang rukun-rukun iman, inilah insya-Allah saya akan terang cara-cara untuk beramal dan percaya. Wallahu alam. Kita berhenti dulu. Maka tentang rukun-rukun iman. Wallahu a'lam bissawab.
Cukup ya. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azimah sultan, ya qadimal ihsan, ya da'iman ni'am, ya kasira jud, ya was'al ata', ya khafiyal lataf, ya jami' sana', ya haliman la ya'jan. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim wa rida sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra. ولك من فضل وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيب يسر علينا كل عسير فتسر عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف من لا يخاف منك الله بحق ما يخاف منك نجنا مما لا يخاف منك الله بحق سيدنا محمد أحرسنا بعينك لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نلك ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.